siapa saingan dan Sani ni memang sedang menanti daripada iklan pelajaran sekarang. Siapa kita dah kena tadi letakkan suara bersih tu kan? Dia just 30 je. Muka surat 583. Anda siapa? Berapa ni kan? Berapa ni? Saya tak kena pasal saya kena balik. Ni saya kena tunjuk tanah. Sekejap ni. Sengaja. Sebabkan Sani akan kembali. Boleh kan? Boleh juga saya. Ada dia? Senang. Assalamualaikum. Ya, sihat. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana kita sama hadir dalam program Pemberian Al-Quran. Sebelum kita memulakan belajar Al-Quran ini, dan kita bersama-sama untuk menghayati selawat nariyah serta bacaan Asmaul Husna yang dipimpin oleh Al-Fadil Majlis Wasalim bin Sayyid. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى
محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون عن ذكره الغافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muhammad untuk Haji Azhari Daud kepada Pastor Raja Baru, hormati setiausaha untuk jabatan, seterusnya keluarga para raya Johor Bahru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama-sama hadir untuk kita mendengar serta menghayati bacaan ayat suci Al-Quranul Karim serta tazkirah yang akan disampaikan oleh Tuan Penceramah sebentar lagi. Mudah-mudahan kita yang hadir di setiap jabatan di wilayah PJB ini dapatlah menghayati mudah-mudahan bacaan Al-Quran yang kita baca sebentar lagi. Semoga Allah akan himpunkan kita bersama dengan golongan orang-orang yang saleh dan saleh. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mulakan bacaan Al-Quran pada pagi ini, baiklah kita bersama-sama mendoakan, iaitu ibu kepada Imam Sujadi bin Sata dari anggota di Jabatan Escape, yang mana ibunya serta kakaknya kini sedang dikuarantinkan akibat daripada COVID-19, yang mana beliau sekeluarga didapati positif. Namun kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan ibunya serta kedua kakaknya berada dalam keadaan walafiat serta dijauhkan daripada segala penyakit otak ini, dan amnya pada kita sekalian warga kerja Raja Baru akan dipelihara Allah daripada segala wabak penyakit dan otak ini. Semoga sekalian semua warga PJB sentiasa berada rahmat, keberkatan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ibunya bernama Puan Haru binti Beni, kakaknya Sanisah binti Sata dan Arni Erwin. Astaghfirullahalazim wa la taqabbal ila hadratir Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wa khususan Abu binti Beni, Sanisah binti Sata, Arni Habib. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin sekalian, pada pagi ini kita akan membaca surah An-Naziyat, ayat yang pertama yang akan dibaca dan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Samsudin bin Mahdi, manakala terjemahannya pula akan disampaikan oleh Al-Fadhil Al-Ustaz Haji Muhammad Saleh bin Sulaiman. Majlis silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Haji Adil bin Azhari, Datuk Bandar Majlis Bandar Raya Johor Bahru, Ketua-Ketua Jabatan, Tuan Haji, Puan-Puan Hajah yang saya hormati, Tuan Haji Haji Idris dan Tuan Haji Muhammad Saleh bin Sulaiman, Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita akan menyambung suratul Nazi'at, muka surat 583 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku mohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang direjam, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, demi makhluk-makhluk yang mencabut apa yang ditugaskan mencabutnya dengan cara yang sekasar-kasarnya. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا dan yang menarik apa yang ditugaskan menariknya dengan cara yang selembut-lembutnya. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا dan demi makhluk-makhluk yang cergas bergerak menerima perintah dengan gerak yang secergas-cergasnya. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا lalu masing-masing berlumba-lumba dahulu mendahului menjalankan tugasnya dengan cara yang bersungguh-sungguh. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا serta menyempurnakan tadbir urusan alam yang diperintahkan kepadanya, yaitu sumpah demi sumpah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ Pada masa berlakunya tiupan sangkakala yang pertama yang menggoncangkan alam sehingga mati segala yang bernyawa dan punah ranah sekalian makhluk selain dari yang dikecualikan. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ Tiupan yang pertama itu diikuti oleh tiupan yang kedua yang menyebabkan orang-orang yang mati semuanya itu hidup semula serta keluar dari kubur masing-masing. قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ Hati manusia ketika hari itu berdebar-debar ketakutan. أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ Pemandangannya tunduk gerun. يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ Mereka yang ingkar berkata, sesungguhnya kita akan dikembalikan hidup seperti keadaan di dunia dahulu. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً Bolehkah dihidupkan semula sesudah kita menjadi tulang yang reput? قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ Mereka berkata lagi secara mengejek, kalaulah berlaku yang demikian, sudah tentu kembalinya kita hidup semula itu suatu perkara yang merugikan. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ Menghidupkan semula tidaklah sukar, kerana berlakunya perkara itu hanyalah dengan satu jeritan yang terbit dari tiupan sangkakala yang kedua. فَإِذَا هُمْ
dengan serta-merta berada di muka bumi yang putih rata. Hal ataka hadis Musa. Hal ataka hadis Musa. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal Nabi Musa? Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Ketika ia diseru oleh Tuhannya di wadi tua yang suci. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Lalu diperintahkan kepadanya, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufuran dan kezalimannya. Faqul hal laka ila an tazakka. Faqul hal laka ila an tazakka. Serta katakanlah kepadanya, adakah engkau suka hendak mensucikan dirimu dari kekufuran? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan mahukah aku tunjuk kepadamu akan jalan mengenal Tuhanmu supaya engkau merasa takut melanggar perintahnya. Fa'arahu al-ayatal kubra. Setelah Nabi Musa menyempurnakan perintah Tuhannya dan Fir'aun pun meminta bukti kebenarannya, maka Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizat yang besar itu. Fakazzaba wa 'asha. Lalu Fir'aun mendustakan Nabi Musa dan menderhaka kepada Allah. Thumma adbara yas'a. Kemudian ia berpaling ingkar sambil menjalankan usahanya menentang Nabi Musa. Fahashara fanada. Lalu ia menghimpunkan orang-orangnya yang menyeru. Faqala ana rabbukumul a'la. Dengan berkata, akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Fa'akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula. Maka Allah menyiksa Fir'aun di akhirat dan di dunia ini dengan azab yang menakutkan sesiapa yang mengetahuinya. Inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Wahai golongan yang mengingkarkan kebangkitan hidup semula,
Kamukah yang sukar diciptakan atau langit? Tuhan telah membinanya dengan kukuh. Rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. Ia telah meninggikan bangunan langit itu, lalu menyempurnakannya. Wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha. Wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha. Dan ia menjadikan malamnya gelap gelita, serta menjadikan siangnya terang benderang. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Dan bumi sesudah itu akan dihamparkannya untuk kemudahan penduduknya. Akhraja minha dan tumbuh-tumbuhannya. Wal jibala arsaha. Wal jibala arsaha. Dan gunung gadang pula akan dikukuhkan letaknya di bumi sebagai pancang pasak yang menetapnya. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semuanya itu untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Bencana yang amat besar. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Yaitu hari manusia akan mengingati apa yang telah diusahakannya. Wa burrizatil jahim liman yara. Kepada sesiapa sahaja yang dapat melihatnya. Fa'amma man tagha. Fa'amma man tagha. Maka dapatlah masing-masing mengetahui kesudahannya. Adapun orang yang melampaui perbuatan derhakanya. Wa atharal hayatad dunya. Wa kehidupan dunia semata-mata. Fa'innal jahima hiyal ma'wa. Fa'innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya neraka Jahannamlah tempat kediamannya. Wa amma man khaba maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takutkan keadaan semasa, ia berdiri di mahkamah Tuhannya untuk dihitung amalnya, serta ia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa innal
tempat kediamannya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka yang ingkar selalunya bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat, bilakah masa datangnya? Fima anta min dhikraha. Fima anta min dhikraha. Apa hubungannya tugasmu dengan soal menerangkan masa kedatangan hari kiamat itu? Ila rabbika muntaha. Ila rabbika muntaha. Kepada Tuhanmu lah terserah kesudahan ilmu mengenainya. Innama anta munziru man yakhshaha. Innama anta munziru man yakhshaha. Tugasmu hanyalah memberi amaran kepada orang yang takut akan huru-hara hari kiamat itu. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Sangatlah dahsyatnya huru-hara hari itu, sehingga orang-orang yang bersalah merasa pada masa mereka melihatnya seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia, melainkan sekadar satu petang dan paginya sahaja. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang berhormat Datuk Adib bin Azhari, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Ketua Jabatan, saya hormati Tuan Haji Idris, Tuan Haji Saleh, Tuan Haji, Puan-puan Hajah, tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita sama-sama dapat membaca ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, Surah An-Nazi'at,
Moga-moga apa yang kita baca sebentar tadi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita pahala, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akal yang sihat, supaya kita memerhati, kita merenung setiap ayat yang kita baca tadi, menggambarkan bagaimana suasana ketika seseorang itu akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung kehidupan kita di dunia ini dan seterusnya, apabila di hari pengadilan nanti Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan kita bersama-sama dengan para anbiya, para salihin, para syuhada, dan di kalangan orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya amin. Tuan-tuan dan puan, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermunajat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala juga moga-moga wabak yang sedang menular, gelombang kedua yang sedang menular, pandemik COVID-19 yang saban hari ini tuan-tuan angkanya semakin mencanak, angkanya semakin membimbangkan. Kita harap bahawa apa yang kita lihat angka-angka tersebut nak gambarkan kepada kita agar kita sentiasa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita sentiasa terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita ingat peringatan demi peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita tidak menjadikan diri kita sebagai golongan orang-orang yang lalai. Tuan-tuan dan puan, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Surah An-Nazi'at ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagaimana saya katakan tadi, bahawa peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai makhluknya. Bagaimana malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utuskan, Allah taala perintahkan kepada mereka untuk mencabut nyawa kita. Hari ini sangat mudah tuan-tuan, Allah taala turunkan wabak pandemik sekali, terus banyak yang mati. Masya Allah, ramai orang yang takut nak mati tuan-tuan, ramai orang yang takut nak mati. Tapi bagi orang yang beriman, dia akan terima sahaja, dia akan redha, dia akan bersedia. Itu bagi orang yang beriman. Tapi di kalangan golongan orang yang belum bersedia, Allah, aku tak habis lagi kau tak solat, aku tak habis lagi kau tak puasa, aku masih lagi banyak tak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya ada dalam hati mereka tuan-tuan perasaan bimbang, perasaan khawatir, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala ketika di alam kubur. Belum lagi tuan-tuan kita akan dibangkitkan oleh Allah menuju ke mahkamah Allah. Ketika dalam kubur lagi kita dah rasa bimbang, kita rasa khawatir. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bahawa di sinilah tempat bermulanya. Maksud di sini apa tuan-tuan? Iaitu alam kubur. Di sinilah tempat bermulanya seseorang itu, bahagia ataupun sengsaranya seseorang itu bermula di dalam kubur nanti. Apa yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita, wan nazi'ati gharqa. Malaikat ni yang Allah taala tugaskan mencabut nyawa ini, mengambil nyawa kita dalam keadaan yang keras. Ada yang dalam keras, ada yang dalam keadaan nawan nasyita binashta, dalam keadaan yang lembut. Kita ni di sebelah mana tuan-tuan? Adakah Allah Ta'ala suruh perintahkan kepada malaikat maut itu mencabut nyawa kita dalam keadaan yang keras? Na'udzubillah min zalik. Kalau dalam keadaan yang lembut tuan-tuan, Allah, bagaimana? Sudah barang tentu kita rasa tenang. Kita hari ini tak tahu tuan-tuan bagaimana keadaan ketika kita berhadapan dengan sakaratul maut. Tidak ada satu pun tuan-tuan di kalangan kita ni yang tahu, sebab belum ada yang merasai. Kalau ada orang mati dengan kita interview dia, kita tanya macam mana mati, tak ada tuan-tuan. Macam mana keadaan ketika seorang itu dipisahkan antara jasadnya dan rohnya, tidak ada tuan-tuan. Walaupun digambarkan kepada kita oleh baginda Rasulullah SAW, ketika rohnya keluar sedikit demi sedikit, begitu sakitnya. Yang merasai Rasulullah. Dan Rasulullah menggambarkan kepada kita bagaimana
sakitnya ketika sakaratul maut. Pengalaman itu tuan hanya individu tertentu sahaja. Nanti kita dah lalu baru kita tahu, ya Allah macam ini sakitnya. Kalau kita kata sakit gigi itu sakit sangat tuan, kata kita sakit apa nama ni ketika melalui pembedahan tu kita rasa sakit, sebenarnya sakaratul maut tu lagi sakit. Masya Allah, ini yang kita bimbang. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada malaikat maut tu tuan, malaikat Israel alaihissalam agar mengambil nyawa? Sebagaimana dalam kitab Bahrul Mazi diceritakan tuan-tuan, bahawa ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk turun ke muka bumi ini, tujuannya kenapa? Untuk mengambil segenggam tanah dicipta Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala nak mencipta Nabi Adam alaihissalam, diperintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kamu turun ke dunia ini, ambil segumpal tanah. Untuk apa tuan-tuan? Untuk dicipta, untuk dijadikan Nabi Allah Adam alaihissalam. Sampai saja di bumi, apa yang berlaku kepada malaikat Jibril alaihissalam? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Semasa nak diambil tanah tuan-tuan, lalu bumi menyatakan kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai malaikat Jibril alaihissalam, aku ni salah satu makhluk yang mulia di sisi Allah, dan aku tidak mahu salah satu makhluk yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan ucapan daripada siapa? Daripada bumi kepada malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril tak ambil tuan-tuan. Malaikat Jibril tidak mengambil tanah. Kenapa? Tak sanggup. Mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, aku tak boleh nak ambil. Allah Taala perintahkan malaikat Israfil. Begitu juga keadaan, sampailah giliran malaikat Israel alaihissalam. Malaikat Israel alaihissalam sampai saja di muka bumi ni tuan-tuan, dia nak ambil apa nama ni? Bumi pun menyatakan perkara yang sama. Wahai malaikat Israel, aku ni merupakan makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku tidak sanggup salah satu makhluk yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Apa jawapan daripada malaikat Israel alaihissalam? Wahai bumi, andai kata aku tidak mengambil engkau, nescaya aku salah satu makhluk yang mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jawapan tuan-tuan. Ini jawapan yang dinyatakan oleh malaikat Israel alaihissalam kepada bumi. Kalau diambil tuan-tuan, dalam kitab tersebut menyatakan bahawa empat kawasan, 4 penjuru di muka bumi ini, utara, selatan, barat dan timur, diambil oleh malaikat Israel, dibawa menemui Allah Subhanahu Wa Taala untuk diciptakan, untuk dijadikan Adam alaihissalam. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, dari peristiwa tersebutlah Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat Israel alaihissalam, tugasnya apa dia? Mencabut nyawa. Risau tuan-tuan, malaikat Israel alaihissalam risau. Sebab apa? Manusia dia kata kepada Allah, wahai Allah, kalau andai katalah aku ni ditugaskan untuk mencabut nyawa, setiap hari orang akan melaknat kepada aku. Ni kata-kata yang diucapkan oleh malaikat Israel alaihissalam, wahai Allah, aku tak sanggup. Manusia, makhluk Allah Ta'ala sentiasa mencela kepada aku. Sebab tu tuan-tuan, setiap kematian itu Allah Ta'ala datangkan asbab. Tak ada pun orang mempersoalkan tuan-tuan, kenapa orang ni meninggal dunia? Dilakukan oleh malaikat Israel, tak ada tuan-tuan. Hanya orang tertentu saja, segelintir saja. Ini kerja malaikat Israel alaihissalam, dah masa ni ambil nyawa. Tapi Allah Ta'ala tengok, menggunakan kebijaksanaannya, Allah Ta'ala jadikan sebagai asbab. Gini ramai orang mati tuan-tuan. Apa sebabnya? Pandemik COVID-19. Senang tuan-tuan. Kenapa mati? COVID. Kenapa mati? COVID. Kenapa mati? Aksiden. Tak ada pun nak bicara tuan-tuan. Kenapa mati? Malaikat Israel ambil nyawa ni, tak ada. Tengok,
Lihatlah, ini jawapan ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada malaikat Israil alaihissalam. Setiap kematian itu ada asbab. Ya, apa mati dah masanya. Ya, itu bagi orang yang beriman. Malaikat Israil ambil yang sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dalam kitab Kashful Ghammah yang dinyatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, malaikat maut ini pandang wajah kita setiap hari sejumlah 366 kali. Ya, setiap hari konsisten. Kita Masya Allah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, sebelum kita masuk dalam kubur, sebelum kita dimasukkan dalam kubur, maka persiapkanlah diri kita. Ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi, amalkanlah 4 perkara ini, insya-Allah ketika seseorang itu dimasukkan ke dalam kubur nanti, ya, maka dia akan terjamin keselamatannya. Ya, kita bila pergi kubur tu tengok Allahu Akbar, apa yang ada tu tak ada apa-apa untuk kita kecuali amalan-amalan kita. Anak, isteri kita, suami kita tinggalkan kita, harta tinggalkan kita, jiran tetangga tinggalkan kita. Tak ada pun yang ikut sama tuan-tuan. Tak ada. Kecuali amalan-amalan kita. Sebelum kita masuk dalam kubur, siapkanlah amalan-amalan kita terlebih dahulu. Apa amalan-amalan itu tuan-tuan? Mudah je. Iaitu pertama tuan-tuan yang dikata oleh Imam Al-Bulais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala. Pertama apa dia kata? Sentiasa menjaga solat. Sembahyang kena jaga. Ya. Sembahyang kena jaga. Pastikan solat yang kita nak laksanakan itu betul-betul sempurna. Solat yang akan kita tunaikan, moga-moga Allah Ta'ala terima. Solat yang kita nak lakukan tu mengikut, ya, mengikut yang sebenarnya. Minta maaf, kadang-kadang tuan-tuan ada segelintir masyarakat kita ni yang sembahyang betul, alhamdulillah sembahyang di masjid, tapi tempat yang dipergi tu, masjid yang dipergi tu tak sesuai tuan. Contohlah, kita ni dekat dengan masjid India tuan. Minta maaf tuan, dalam kitab Bughayatul Mustarsyidin, Ibnu Hajar Al-Haytami ada mengatakan bahawa tak sah solatnya berimamkan mazhab selain daripada Syafi'i. Ya, kena hati-hati tuan-tuan. Kita sembahyang 20 tahun berimamkan mazhab Hanafi, ya. Sedangkan kita ni ramai masjid, ramai imam Syafi'i, banyaknya masjid-masjid di kalangan Syafi'i. Kita sanggup sembahyang di masjid India. Ini apa yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kena hati-hati tuan-tuan. Dalam kitabnya Bughayatul Mustarsyidin. Jadi kalau kita nak sembahyang, carilah masjid, ya, masjid yang berimamkan imam mazhab Syafi'i di negara kita tu kan. Tapi kalau negara lain, macam contohlah kita pergi ke India kan, takkanlah kita nak cari Imam Syafi'i. Imam Nabi Syafi'i itu pergi kita jumpa. Tapi bermazhab Syafi'i ni agak payah tu kan, kecuali dekat Kerala tu kan. Kerala di sana tu memang masyarakatnya adalah di kalangan berpegang kepada mazhab Syafi'i. Tentu yang dirahmati Allah. Jadi kita pastikan bahawa kita nak sembahyang kat masjid India tu kan, tak payahlah pergilah masjid Abu Bakar ke di sana kan. Pergilah masjid apa ni, Kota Raya ke tu kan. Itu imamnya adalah imam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga persoalan, Ustaz, kalau gitu kita sembahyang di Masjid Al-Haram tu tak sah lah. Kalau ikut pandangan Ibnu Hajar Al-Haytami tak sah tu kan. Tapi kita mengambil pandangan Ibnu Ramli. Ulama namanya Ibnu Ramli mengatakan bahawa sah menunaikan solat di Masjidil Haram ataupun di Masjid An-Nabawi. Kenapa tuan-tuan dikatakan sah oleh Ibnu Ramli? Kerana di sana tu, di masjid tersebut, ya, ada masyaqqah, ada kepayahan. Kita nak cari imamnya mazhab Syafi'i. Kalau kita nak pergi masjid Ubudiyah, Kampung Mendahara, tak apa tuan-tuan. Imam tu memang imamnya mazhab Syafi'i. Tak ada masalah.
Jadi sah hukumnya. Dia kena hati-hatilah, ini bab hukum. Pertama, sebagaimana saya katakan tadi, sentiasa menjaga solat. Solat fardu alhamdulillah kita dapat laksanakan. Solat sunat juga ditambah. Solat sunat juga ditambah untuk bekalan kita nanti. Bila kita masuk dalam kubur tak ada apa-apa, itulah tolong bantu tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, apa dia? Sentiasa bersedekah. Sentiasa bersedekah, menginfakkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, mewakafkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh tuan-tuan, ada orang mewakafkan dirinya untuk masjid. Masya-Allah. Dia taklah sesenang macam kita tuan-tuan. Bolehlah. Kas pagi makan pagi, kas petang makan petang. Dia mewakafkan dirinya untuk masjid. Ini kisah ni benar berlaku tuan-tuan. Di salah satu negeri di negara kita tuan-tuan. Dia bekerja sebagai apa? Bilal kampung tu kan. Bilal je. Dia berkhidmat sebagai Bilal selama 52 tahun. Bayangkan tuan-tuan, 52 tahun. Kalau kita kerja kerajaan, Bilal kerajaan berapa tuan-tuan? 30 tahun, 35 tahun habis. Tamat, cukup 60 pijik. Nak kerja lagi tak boleh. Kalau nak jadi Bilal juga, pergilah masjid kampung. Itu pun kalau disudi juga. Kalau jawatan kuasa sudi. Kalau jawatan kuasa tak sudi, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi apa yang berlaku, yang diceritakan tuan-tuan, Bilal ini 52 tahun berkhidmat untuk masjid. Apa dia lakukan tuan-tuan? 2 jam sebelum azan dia akan pastikan diri ini berada dalam masjid. 2 jam tuan-tuan. 1 jam dia akan pastikan masjid dalam keadaan bersih. Pastikan, dia akan memastikan masjid dalam keadaan bersih. Masya Allah. Walaupun ada nojil tuan-tuan, tapi Pak Bilal ni masih lagi. Sebab dia kata pun mewakafkan harta tak banyak, tak ada. Dia mewakafkan diri dia untuk masjid. 1 jam dia bersihkan masjid, sejadahnya disusun. Kalau kapetnya tu ada najis cecak, dia cecak tuan-tuan, dibersihkan. Walaupun saya katakan tadi, walaupun ada noja, tak apalah, dia sendiri merelakan, mewakafkan diri dia untuk masjid. Setelah selesai 1 jam tuan-tuan, dia akan 1 jam lagi dia akan membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran 1 jam, sementara menunggu waktu azan tiba. Itu kerja dia tuan-tuan. Maknanya setiap hari dia akan memastikan diri dia berada dalam masjid selama 10 jam. Kita berapa lama tuan-tuan? Tanya Haji Salim ni. Haji Salim ni imam tuan-tuan. Allahu Akbar. Maknanya dia mewakafkan diri dia untuk masjid. Masya Allah, 10 jam. Kita kadang-kadang minta maaf tuan-tuan. Kadang-kadang 10-15 minit dah panas dah punggung. Malah bila lah imam ni nak habis, tak habis-habis. Pula tu Imam Haji Salim pula jadi imam. Allahu Akbar. Itu dia tuan-tuan. Jadi perkara yang kedua, amalan yang kedua yang membantu kita ke dalam ketika kita berada dalam kubur nanti apa? Iaitu bersedekah. Sentiasa bersedekah. Sedekah macam-macam tuan-tuan. Tak semestinya bentuk duit, macam-macam kita boleh buat. Sebagaimana kisah yang saya ceritakan tadi. Seorang Bilal, umur sekarang dah 80 tahun tuan-tuan. Masya Allah. Dia menghabiskan masanya adalah di masjid. Orang kalau mati dalam masjid betul tuan-tuan, sebagaimana minggu yang lalu, Masya Allah, wawazan asyhadu an la ilaha illallah. Allah Ta'ala ambil nyawa dia sedang menyebut la ilaha illallah. Kita bimbang tuan-tuan, kita sebut mana aku punya teh tak sampai-sampai. Cakap dengan isteri dia, yang mana teh ni? Itu kira okey lagi tuan-tuan. Maknya mana teh? Mana order itu kan. Kita orang lelaki tu biasa gitu je. Tapi ada juga lelaki yang takut. Abang mesti kata, gula ada, teh ada, pergi dapur buat sendiri.
Itu ada segelintir masyarakat yang seumpama itu. Yang ketiga tuan-tuan yang dirahmati Allah, amalan yang ketiga yang bantu kita ketika kita dalam kubur nanti, apa dia? Iaitu sentiasa membaca Al-Quran. Alhamdulillah tuan-tuan, kita setiap hari membaca Al-Quran. Pagi baca, hari ni pun kita baca tuan-tuan. Alhamdulillah. Tahniahlah kepada pihak pengurusan menganjurkan bacaan Al-Quran. Yang cuti didengar tuan-tuan, dengan pula yang cuti ni ABC. Allah bagi cuti, itu wanita ada cuti tu kan. Bukan cuti kita tak tahu. Allah Ta'ala bagi cuti ABC. Bukan air batu campur tu kan. Itu air batu campur memang sedap kat tekak. ABC, Allah bagi cuti. Dia boleh dengar. Tengok tu kan. Walaupun dia tak boleh baca tu kan, dia dengar je. Kita sama-sama baca. Hari ni suasana baca Al-Quran pun berbeza tu kan. Ustaz Aiman tak sama sebagaimana sebelum-sebelum ni. Masya Allah. Baca, sentiasa baca Al-Quran. Siang baca, malam baca, sebelum nak tidur pun baca. Hari ni Alhamdulillah surau masjid di seluruh negeri itu menganjurkan membaca suratul Mulki setiap malam saja. Sebelum balik rumah baca. Alhamdulillah. Bagus tak? Bagus tuan. Kenapa? Nanti tolong kita. Ayat yang kita baca tadi, surah Mulk yang kita baca tu, insya-Allah Allah Ta'ala bantu ketika berlakunya kematian kita diletakkan dalam kubur nanti. Tunjihi min azabil qabri. Surah Mulk itu sebagai apa? Sebagai pelindung daripada diazab dalam kubur nanti. Mungkin nanti datang, ma rabbuka, ditolong jawab tuan, Allahu Rabbi. Siapa Tuhan kamu? Allah sebagai Tuhan aku. Malaikat bukan kita tanya, engkau ni siapa? Patutnya yang jawab si jenazah, tapi jenazah tersebut tak jawab tuan. Yang tolong jawab siapa? Quran. Lalu dia kata, aku Al-Quran yang sering dibaca oleh fulan bin fulan ini. Kalau kita baca setahun sekali bulan Ramadan, Quran pun segan nak kenalkan diri dia. Setahun sekali bulan Ramadan dia baca. Agak-agak dia kenal tak? Kau kadang-kadang ingat, aku kadang-kadang langsung tak ingat. Amalan yang keempat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apa? Iaitu berzikir. Berzikir. Selain daripada berzikir, kita boleh kaitkan dengan selawat. Tadi kita mulakan dengan selawat tafrijiyah ataupun selawat kamilah, ataupun selawat nariyah. Selawat yang kita baca tadi, Allahu Akbar, besar fadilat dia tuan-tuan. Besar fadilat dia, akan bantu kita. Tuan-tuan kalau lalu kubur dengan selawatlah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah orang yang dalam kubur tu Allah Ta'ala akan angkat dia punya azabnya, sebagaimana yang diceritakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Satu hari tuan-tuan yang dirahmati Allah, seorang ibu yang datang menemui Hasan Al-Basri, wahai imam, aku rindu sangat dengan anak aku. Anak wanita ni meninggal dunia tuan-tuan, usianya masih remaja dah meninggal. Aku rindu sangat nak jumpa dia. Boleh tak kau doa kepada Allah supaya aku jumpa anak aku dalam mimpi? Kita kenal tuan-tuan bahawa Imam Hasan Al-Basri ni, doa ni itu Allah Ta'ala angkat, makbullah doa dia. Dulu tuan-tuan, semasa sebelum terciptanya Adam AS, Azazil itu doa ni itu ampuh. Azazil hari ini dikenali sebagai iblis. Sebenarnya iblis tu kan, laknatullah alaihi, dia punya gelaran dia setiap langit itu berbeza-beza. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, setiap langit itu ada gelaran-gelarannya yang diberikan kepada Azazil ataupun iblis. Langit pertama dipanggil sebagai Al-Abid. Tengok gelaran tu kan,
Langit yang kedua seterusnya ada dipanggil Al-Arif, ada yang dipanggil At-Taqi, ada yang dipanggil Al-Kahid, ada yang dipanggil langit yang ketujuh dipanggil sebagai Azazi. Tetapi setelah dia itu mengingkari perintah Allah Ta'ala laknat dia, sehingga digelar sebagai Iblis. Itu dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kembali kepada Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Lalu apa yang berlaku? Hasan Al-Basri ini bila ibunya mengandung, wahai imam, tolonglah minta dengan Allah supaya aku dapat jumpa anakku. Rindu sangat anak perempuan itu. Maka berdoalah. Malam tersebut wanita ini bermimpi menemui anaknya dalam keadaan diazab. Dalam keadaan diazab. Bila dia tersedar dalam mimpi dan dia menangis. Esok pagi dia jumpa Hasan Al-Basri. Wahai imam, aku dah jumpa dah anakku diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak jumpa ahli keluarga kita yang dah kembali ke rahmatullah, sembahyang hajat tuan-tuan. Sembahyang hajat 2 rakaat sebelum nak tidur, minta, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri. Sebagaimana yang berlaku kepada almarhum Profesor Datuk Harudin. 40 tahun tuan solat hajat, barulah jumpa arwah bapa dia. 40 tahun. Bukan sembahyang 4 hari solat hajat dah jumpa dah. Kalau kita wali tu masya-Allah. Masalah kita tak berapa nak wali tuan. Wali pen ni lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi Hasan Al-Basri bila dia ngadu tuan-tuan, di menerima aduan daripada ibu ini, dia rasa sedih. Mengadu kepada Allah, wahai Allah, aku nak tengok bagaimana keadaan budak itu. Allah Ta'ala jumpakan tuan-tuan. Malam tersebut Imam Hasan Al-Basri nampak jumpa dengan anak gadis tersebut dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan dia itu menyenangkan. Hasan Al-Basri tanya, berdialog dalam mimpinya dia berdialog. Aku dikhabarkan oleh ibu kamu pada hari yang lalu bahawa kamu itu disiksa. Tapi hari ini aku lihat kamu dalam keadaan tenang, seronok, melemparkan senyuman. Apakah maksudnya ini? Lalu anak gadis ini beritahu, wahai imam, siang tadi wahai imam, kami memang kena siksa. Tapi siang tadi ada satu hamba Allah Ta'ala melalui di atas kuburan kami sambil berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala angkat azab kami ini. Tengok. Itu saya nak kaitkan tadi tuan-tuan dengan berselawat. Kan Nabi sebut dalam hadis, sallu alayya fa inna salata alayya zakatul lakum. Selawatlah kalian ke atas aku. Nabi suruh. Alhamdulillah. Hadis tadi dah puluh kan tuan-tuan. Rasanya dah banyak hal, dah banyak minggu ni. Dia punya lancar luar biasa. Jadi amalkan. Nabi sebut sallu alayya, bersalawatlah kalian ke atas aku, fa inna salata alayya, maka sesungguhnya selawat ke atas aku, kata Nabi, zakatul lakum, menghapuskan dosa-dosa kamu. Insya-Allah. Ini kelebihan. Alhamdulillah masyarakat di Johor khususnya, selawat ni menjadi satu budaya. Alhamdulillah, walaupun PKP berlaku dan PKPP berlaku, lepas solat, lepas habis sembahyang, biasanya kita bersalam-salaman dan berselawat. Kali ini tak bersalam, kita berselawat sama-sama. Dalam 2-3 rakaat akan beredar untuk menunaikan solat sunat ba'diyah. Tanda yang dirahmati Allah. Jadi 4 amalan tadi yang saya sebut tadi, insya-Allah memberikan motivasi kepada kita. Seandainya hari ini, seandainya lusa tu ataupun tahun depan gitu kan, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga ia menjadikan suatu perlindungan ketika kita berada dalam alam kubur nanti. Dan insya-Allah tuan-tuan, semoga juga apa yang kita harap, apa yang saya dapat tafsirkan keseluruhan ayat dalam surah An-Nazi'at ini, saya ambil petik sedikit dia, ayat pertama dan ayat yang kedua. Yang lain tu insya-Allah kita boleh mengikuti kelas tafsir, kuliah tafsir, barulah kita nampak tuan-tuan.
Setiap ayat tuan-tuan ditafsir bukan 1 jam boleh selesai, banyak tuan-tuan masanya, ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, moga-moga apa yang kita akan berhadapan dengan malaikat maut nanti, moga-moga insya-Allah kita akan dipermudahkan. Ketika nyawa kita nak berpisah dengan badan kita, mudah-mudahan Allah Taala permudahkan insya-Allah. Allahumma ya amin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan tuan-tuan, saya doakan mudah-mudahan Allah Taala lindungi kita daripada wabak yang sedang menular di negara kita dan seluruh dunia ini, dan moga-moga kita terus kuat dan terus tabah untuk menjalani kehidupan kita setiap masa, setiap hari sebagaimana hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa bertakwa kepadanya insya-Allah. Allahumma ya amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-qalb wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa istasqa al-ghamam bihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi 'adadi kulli ma'lum lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركاته وهداه. اللهم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.